Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak sambung belajar bab 1, subtopik 1.3, kuantiti fizik dan unitnya. Okey, perkara yang pertama kita nak belajar hari ini adalah kuantiti fizik. Kuantiti fizik dimaksudkan dengan kuantiti yang boleh diukur. Maksudnya untuk apa-apa satu kuantiti yang boleh kita ukur, yang kita tahu ukuran dia, kita panggil dia sebagai kuantiti fizik. Kalau yang kita main agak-agak aja, tu tak dikatakan kuantiti fizik. Jadi kalau kita kata mak suruh beli gula nak banyak mana? Nak beli 1 kilo gula. 1 kilo gula itu menunjukkan jisim gula. Itu jisim dinamakan kuantiti fizik. Contoh mak nak pergi suruh kita beli kain. Mak kata beli kain putih nak buat baju 2 meter. 2 meter menunjukkan panjang kain. Jadi panjang itu menunjukkan kuantiti fizik. Jadi kuantiti fizik adalah sesuatu yang boleh kita ukur. Dalam kuantiti fizik kita ada kuantiti asas. Jadi anak-anak kena ingat 5 kuantiti asas ni. Okey, kuantiti asasnya cikgu tulis ya. Kuantiti asasnya kita ada kuantiti asas. Ini ada dalam buku teks tau. Nanti boleh tengok buku teks kalau tak nampak cikgu tulis. Kuantiti asas yang pertama kita ada panjang. Okey, panjang. Cikgu letak kat sini simbol panjang, huruf L. L kecil. Kenapa cikgu letak simbol? Bila kita belajar sains, kita banyak simbol. Tapi kalau tak ingat simbol ni tak apa. Kemudian kita ada unit SI. Unit SI ni apa? Standard unit. Maksudnya kalau unit yang sama, kita pakai kat mana-mana pun orang tahu berapa banyak kuantitinya. Kemudian dia punya simbol. Simbol siapa? Simbol untuk unit SI. Jadi panjang, simbol untuk panjang L, length. Unit SI untuk panjang adalah meter. Simbol meter adalah M. Kemudian kamu ada jisim. Jisim, simbol untuk jisim adalah M. Daripada perkataan bahasa Inggeris, mass. Unit SI untuk jisim kita pakai kilogram. Simbol untuk unit adalah kg. Kemudian kita ada masa. Masa, simbol untuk masa kita pakai T kecil, time. Unit masa kita ukur dalam unit apa? Masa saat. Jadi unit untuk saat S. Kemudian kita ada suhu. Suhu, unit kita T besar, temperature. Unit SI dia, simbol untuk suhu T besar, temperature. Unit SI dia adalah Kelvin. Ini nama orang. Simbol dia K besar. Kemudian yang terakhir adalah arus elektrik. Arus elektrik, simbol untuk arus elektrik adalah I. Unit dia adalah ampere. Simbol dia adalah A. Jadi ada 5 kuantiti asas ni. Kamu kena ingat kelima-limanya. Yang paling penting kamu kena ingat unit dia dan simbol unit yang sepadan untuk setiap kuantiti asas. Maksudnya kalau yang ini, simbol yang ni tak ingat, tak apa. Tak ingat tak apa. Tapi yang ni, semua ni, yang ni kena ingat. Ni mesti kena ingat. Yang ni kena ingat. Kena ingat. Yang tepi ni tak ingat, tak apa. Jadi kuantiti asas kamu belajar. Untuk kali ini ada 5 sahaja. Kenapa dikatakan kuantiti asas? Kuantiti ini adalah menjadi titik rujukan kepada perkara-perkara yang lain. Kuantiti terbitan yang lain. Yang ni standard. Jadi kalau kita kata panjang, jarak lah menunjukkan jarak. Berapa jauh rumah saya dengan rumah awak? Kita tanya. Lepas tu kawan kita kata, oh tak jauh, sepelaung sahaja. Sepelaung tu bermaksud sekali kita jadi, oi.
berapa jauh suara kita pergi, itulah jarak dia. Tapi suara kita tak sama kuat. Macam ni kalau suara kita perlahan, oi, tak sama. Jadi sama juga dengan istilah hasta, jengkal, depa, jarak kita tak sama. Jadi itu yang dikatakan tidak standard. Tapi yang ini standard. Maksudnya kalau dekat Malaysia 1 meter tu panjang dia banyak ni, pergi dekat London pun 1 meter tu tetap panjang dia yang sama. Okey, macam tu. Sama juga dengan suhu. Kalau suhu 1 darjah Celsius tu keadaan dia macam ni kat Malaysia, kalau pergi dekat Saudi, Mekah ke, tetap juga sama macam tu ya. Okey, itu mengenai kuantiti asas. Jadi kena ingat tak kuantiti asas ni? Kena tulis tak dalam nota? Kena. Nanti belajar balik tak kuantiti asas ni? Belajar balik. Dalam fizik tingkatan 4, dalam sains tingkatan 4 ada lagi kuantiti asas tapi lagi detail. Jadi kena ingat ya. Okey. Cikgu Padam, kita nak masuk muka surat 16 mengenai pertukaran unit. Ini adalah imbuhan. Kita panggil dia prefixes imbuhan. Ni ada dalam buku teks muka surat 16. Yang ni kamu kena ingat. Imbuhan ni ada banyak lagi. Tapi yang ini dia untuk kamu belajar sebanyak ini sahaja. Jadi kita ada giga, mega, kilo, desi, senti, mili, mikro, nano. Yang paling penting kita ingat simbol dia. N kecil, mikro, M kecil, C, D, K kecil, M besar, G besar. Dan yang paling penting kita kena tahu kuasa dia. Kalau giga bermaksud 10 kuasa 9. Bermaksud 10 tu ada 9 kali 10. 10 sebanyak 9 kali. Kalau kilo bermaksud 10 kuasa 3. Bermaksud 10 tu ada 3 kali. Macam tu. Sama juga mili 10 negatif 3. Sebab dia negatif membawa maksud dia bahagi. Berkata kena bahagi dengan 10 sebanyak 3 kali. Bahagi 10, bagi 10, bagi 10. Macam tu. Jadi, ini kena ingat. Kena ingat apa? Kena ingat simbol dia. Kena ingat apa lagi sekali? Kena ingat dia punya kuasa. Sekarang cikgu nak tunjukkan contoh. Apa yang dimaksudkan kena ingat? Sebab dia dah belajar dulu sikit-sikit sekolah rendah. Tapi tak banyak macam ni. Cikgu bagi contoh yang pertama ya. Okey, contoh 1. Kalau kita ada 2 sentimeter kepada meter. Ini maksudnya tukarkan. Sekejaplah, cikgu tulis lawa-lawa. Nanti kamu tak faham. Tukarkan 2 sentimeter kepada meter. Okey. Yang ni semua orang tahu macam mana nak tukarkan. Kita tahu kalau kita ada 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Ni kita tahu. Pembaris meter yang panjang tu sama dengan 100 sentimeter. Jadi kalau kita nak 1 je sentimeter, kita nak 1 sentimeter. Bermaksud 100 ni kena bawa pergi sebelah. 1 bahagi 100 meter sama dengan 1 sentimeter. Tengok betul-betul. Kan kita ingat kalau kita ada sama dengan, kalau operasi dia darab, kita bawa pergi sebelah dia jadi bahagi. Kalau kita operasi dia bahagi, kita bawa pergi sebelah. Sebelah maksudnya melalui macam ni, dia jadi darab. Jadi 100 ni kita nak dia 1. 100 bahagi 100 dapat 1. Jadi kalau belah sini bahagi 100, belah sini pun kena bahagi 100. Mungkin confuse sikit, tapi kalau siapa yang dah faham boleh skip bahagian ni. Ni untuk yang tak faham je. Yang ni sebenarnya 1 meter sama dengan 100 sentimeter bahagi dengan 100. Jadi cikgu tambah dekat sini 100, kat sini pun cikgu kena tambah 100. Itu cara matematik. Apa yang kita tambah belah kanan akan tambah belah kiri. 100 bahagi 100 dapat 1. 1 cm sama dengan 1 meter bahagi 100. 1 bahagi 100 macam tu. Soalan nak
2. Soalan nak 2. Jadi kamu kena darab. Yang ini kena darab dengan 2. Darab 2. Jadi kamu dapat 2/100 meter sama dengan 2 cm. Jadi nak buat macam mana? Tekan kalkulator. 2 bahagi 100. Tekan nombor 2. Tekan simbol bahagi. Tekan nombor 1. Tekan nombor 0. Tekan nombor 0. Kenalah tekan sama dengan. Tekan nombor sama dengan. Jadi dapat 0.002 meter sama dengan 2 cm. Ya ke? Ya kot? Sekejap cikgu cek. Salah. 0.02. Cikgu salah. 100 kali 0, 0, 0, 0. Betul. 0.2. Macam tu. Ini dulu dah belajar sekolah rendah. Okey. Yang sains ni kita nak tukar dia kepada lebih padu lagi. Lebih power lagi. Bukan macam ni. Cikgu padam Cikgu tulis yang kedua pula. Cikgu padam tau. Contoh yang kedua. Cikgu bagi contoh yang kedua ni. Kalau kamu ada 2 cm kuasa 2. Alamak. Cikgu salah tulis. Tukarkan 2 cm kuasa 2 kepada meter kuasa 2. Macam tu. Jadi kita kena tulis dalam persamaan matematik lagi senang. Nak tulis macam mana? Kita tulis macam ni. 2 cm kuasa 2 sama dengan, kita tak tahu kan berapa meter. Jadi yang tak tahu kita letak unknown, X sebagai X. Kita nak cari nilai X, kuasa dia meter kuasa 2. Macam tu. Jadi sentimeter ni ada 2 kali. Bermaksud 2 cm darab sentimeter. Kan? Kemudian sama dengan X meter darab meter. Okey, kenapa X ni 2 kali? Sebab ni 2. So dia kenalah ada 1, 2. Macam tu. Sebab tu X meter kuasa 2. M ni kuasa 2. M. Kena 2 kali lah. Kemudian kita tak nak. Kita nak X je. Yang ni kita tak nak. Ni darab kan? Operasi darab. Buat pergi belah sini jadi bahagi. Ni darab. Buat pergi belah sini jadi bahagi. Jadi kita akan tulis 2 cm darab cm bahagi meter darab meter. Sama dengan yang kita tak tahulah X. Kan kita tengok. M dengan M. Boleh potong tak? Boleh kan? So kita potong. So kita dapat 2 C darab C. Sama dengan X. Sekarang kita tengok C ni. Kita tengok C ni. C ni. So bermaksud kita gantikan nilai C ni. 2 darab 10 negatif 2 darab 10 negatif 2. Sama dengan X. Kuasa. Jadi dekat sini kuasa ni kamu akan selesaikan 2 darab 10 negatif 4 sama dengan X. Jadi soalan dia 2 cm kepada meter kuasa 2. Kamu akan tulis jawapan dia sebagai 2 cm kuasa 2 sama dengan
2 darab 10 negatif 4 meter kuasa 2. Jap. Tak faham kan? Tak faham kat sini kan? Sebab ni nanti belajar dalam matematik tingkatan 1. Belajar tau, bukan tak belajar. Okay, ni macam mana cara nak buat dia? Cara dia macam ni. Kalau kita ada kuasa dekat atas, ni kuasa dan dia darab, bermaksud kita tambah je. Negatif 2 tambah negatif 2. Tahu negatif 2 tambah negatif 2? Nombor, indeks nombor. Sini negatif 2. So, kamu ada negatif 2 tambah negatif 2. Tambah, jumpa tolak akan jadi negatif 2 tolak 2. So, tolak kamu kat sini negatif 2, 1, 2. Habis kat sini. Sebab tu dapat negatif 4. Macam tu. Ni belajar dalam integer ni. Bab 1 matematik tingkatan 1. Nanti yang pasal tambah-tambah kuasa ni pun ada kuadratik. Bab 6 kot tingkatan 1. Tapi kalau tak faham juga tak apa. Faham sampai sini je. Lepas tu dekat sini. Sampai sini. Gantikan nilai ni, tekan kalkulator. Tekan macam mana? Tekan nombor 2. Tekan eksponen. Ada simbol ni. Eksponen. Lepas tu tekan simbol negatif. Tekan simbol 2. Lepas tu tekan lagi eksponen. Lepas tu tekan lagi simbol negatif. Tekan lagi simbol 2. Lagi sekali? Cikgu buat lagi sekali. Cikgu pun tak bawa kalkulator nak tunjuk. Cikgu pun lupa. Kalau macam ni, kamu akan tekan nombor 2. Tekan perkataan eksponen. Tekan perkataan negatif 2. Negatif dulu. Tekan perkataan 2. Ni ungkapan yang kedua tau. Asingkan dia. Nanti kan kamu confuse pula. Lepas tu kamu tekan simbol kurungan. Kamu tekan lagi simbol eksponen. EXP. Lepas tu kamu tekan negatif 2. Kamu tekan 2. Kamu tekan tutup kurungan. Kamu tekan sama dengan. Nanti kamu dapat dia tulis macam ni. Dia tulis macam 2. Lepas tu dia ada darab 10. Kat sini dia tulis 4. Kecil je macam tu. Tu kita baca 10 negatif 4. Dia tak tulis 10 negatif 4. Dia tulis negatif 3. 0.2. Dia akan bagi jawapan kat kamu 0.2. Kat sini dia tulis negatif 3. Jadi kita anjak satu jadi negatif 4. Susah sikit kan? Okey. Tak faham tak apa. Cikgu tunjuk cara lain. Macam mana nak tukar sentimeter kuasa 2 kepada meter kuasa 2. Okey, lagi sekali ya. Macam mana nak tukar 2 cm kepada meter? Macam mana kita nak tukar 2 cm kuasa 2 kepada meter kuasa 2? Sebab dia ada kuasa 2. Bermaksud dia 2 kali. Meter ni 2 kali. Kita buat lagi sekali. Kita tahu 1 meter sama dengan 100 cm. Ini kita dah belajar dulu. Kemudian kita tahu kalau kita ada 1 cm bermaksud 1 bahagi 100 meter. Bermaksud ini kalau kita bahagikan, tekan kalkulator, 1 bahagi 100 kita dapat 0.01 meter sama dengan 1 cm. Macam tu. Okey. Sekarang kita ada sentimeter kuasa 2. Jadi kita tengok
Sentimeter kuasa 2 ni kita nak tukar kepada meter kuasa 2. Jadi kita ada 2 sentimeter darab sentimeter sama dengan yang kita tak tahu tadi, X meter darab meter. Kenapa 2 kali? Sebab kita nak cari sentimeter kuasa 2 sama dengan X. Yang tu kita nak carilah meter kuasa 2. Sebab dia kuasa 2, kita pecah 2. Pecah 2, pecah 2. Jadi, kita tahu 2 cm ni, 2 cm. Sentimeter ni sama dengan 0.01. Betul tak? 0.01. Jadi, kita tulis 0.01 meter. Ni dia punya. Yang ni punya. Darab 0.01 meter. Macam tu. Boleh? Boleh? Lepas tu, sama dengan X meter darab meter. Jadi, yang ini tekan kalkulator. 0.01 darab 0.01. Kalau tak nak tekan kalkulator lagi pun tak apa. Tulis je dulu. 0.01 meter darab 0.01 meter sama dengan X meter darab meter ni buat pergi belah sini. Bahagi meter darab meter. Yang ini buat pergi ke sini. Ni darab buat pergi belah sini jadi bahagi. Sebab tu bahagi kita letak bawah per. Sekarang kita tengok. Ni ada 1M, ni ada 1M. Kalau dia darab, dia boleh potong. Darab dengan bahagi je potong. Tambah dengan tolak tak boleh potong-potong tau. Darab dengan bahagi je. So, yang ini potong, yang ini potong. Jadi, bawah ni dah tak ada M dah. Habis. So, yang atas. 2, 0.1 darab 0.1. Tekan kalkulator ya. 0.1 darab 0.1 akan dapat 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Betul. Sama dengan X. Lepas tu, 2 ni darab pergi sini. Tekan kalkulator lagi. 0, 0, 0, 2. Sama dengan X. Nak tinggal jawapan macam ni pun boleh. Kalau tak nak, kita anjakkan titik perpuluhan ni. 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan dapat 2 darab 10 negatif 4. Sama dengan X. Jadi kita akan tulis, tukarkan 2 cm kepada meter, kita akan tulis 2 cm kuasa 2 sama dengan 0,000 2 meter kuasa 2. Betul? Kalau jawapan macam ni pun betul. Atau kita tulis macam ni. 2 cm kuasa 2 sama dengan 2 darab 10 negatif 4 meter kuasa 2. Jadi dua-dua jawapan ni betul. Nak tulis macam mana pun tak ada masalah. Kecuali soalan kata dalam bentuk piawai. Bentuk piawai macam ni. Bentuk piawai dia kena nombor bulat kat depan. Dia tak boleh perpuluhan, nombor bulat. Kecuali soalan kata tukarkan 2 cm kepada meter dalam bentuk piawai. Yang tu dia nak jawapan macam ni. Kalau soalan kata tukarkan 2 cm kepada meter, macam tu je. Jawapan ni boleh, jawapan ni pun boleh. Cikgu tunjukkan 2 cara dah. Cikgu harap faham. Cikgu tak nak guna cara bahagi 1000, darab 1000. Cikgu tak nak. Cikgu nak kamu ingat macam ni. Sebab kamu bukan tukar sentimeter kepada meter. Kamu boleh tukar macam-macam lagi. Akan datang belajarlah. So, cikgu harap kamu faham cara ni. Okay, cikgu bagi contoh lagi ya. Cikgu padam sekejap.
Tukarkan 2 milimeter kepada desimeter. Kuasa 2, 2 ni. Kuasa 2. Nampak Cikgu tulis macam ni. 2 milimeter kuasa 2 sama dengan yang kita tak tahu. Kita letakkan dia sebagai unknown. Cikgu pilih huruf A lah. A, kita tak tahu nilai dia apa. Yang ni kita nak cari. Desimeter persegi kuasa 2. Milimeter persegi kepada desimeter persegi. Jadi kita pecahkan dia sebab dia persegi kuasa 2. Kuasa 2 kita sebut persegi. Kita darab dia 2 kali. Macam tu ya. Darab 2 kali. Sama dengan macam tu. Jadi yang kita tak nak, ni kita tak nak, kita bawa pergi belah sini. Jadi kita buat 2 milimeter, darab lagi dengan milimeter, bahagi desimeter, darab dengan desimeter. Sama dengan A. Kita tengok. M, sama ni, potong. Satu je lah, jangan potong dua-dua. Kita potong yang sama, meter. Milimeter, meter kita potong. Desimeter, meter dengan meter. Milimeter, meter. Desimeter, meter dengan meter kita potong. Macam tu ya. Kita potong yang sama. Jadi kita akan tulis 2 mili. Kita tengok kuasa dia kat sini. Kurungan bermaksud darab ya. Negatif 3. Mili lagi. Negatif 3. Bahagi. Desi kuasa 1. Kuasa 1. Macam ni. Sama dengan A. Kemudian tekan kalkulator. Siapa ada masalah tekan kalkulator, carilah abang ke, cikgu ke, kakak ke, ayah ke, kalau reti, tanya. Kalau macam ni, macam mana nak tekan kalkulator? Jadi, bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia. 2 darab 10 negatif 4 negatif 8 sama dengan A. Jadi kalau soalan dia kata tukar 2 mm kuasa 2 kepada desimeter kuasa 2, tukar 2 mm persegi kepada desimeter persegi, kamu akan tulis jawapan kamu 2 mm persegi akan sama dengan 2 darab 10 negatif 8 desimeter persegi. Kamu akan tulis jawapan kamu macam ni. Macam tu Kita ada persegi kuasa 2. Kita ada padu. Kan cikgu nak tengok, tunjuk pula. Kalau kuasa 3 padu. Tukarkan meter 2 milimeter padu kepada meter padu. Tukarkan 2 milimeter padu kepada meter padu. Kita ada 2 milimeter padu sama dengan yang kita nak tukarkan. Cikgu buat huruf B lah. Kenapa cikgu buat huruf B? Suka huruf B. Padu. Bermaksud dekat sini dia ada 3 kali. 2 darab milimeter darab milimeter darab milimeter. Sama dengan, kita nak cari B. Meter darab meter darab meter. Macam tu. Jadi kita bawa yang ni pergi ke sebelah sini. 2 darab milimeter darab milimeter darab milimeter bahagi, ni darab kan? Yang ini darab kan? Bawa pergi sebelah jadi bahagi. Bahagi meter darab meter darab meter.
sama dengan B yang kita nak cari. Jadi kita tengok. Milimeter, meter, potong, meter. Ni meter, meter, milimeter, potong. Ni meter, milimeter, potong, meter. Jadi kita tinggal mili. Mili yang ni, 10 negatif 3. Jadi kita akan tulis 2 darab 10 negatif 3 darab 10 negatif 3 darab 10 negatif 3. Sama dengan B yang kita nak cari. Jadi 10 negatif 3 ni ada 3 kali. Tekan kalkulator lagi. Kita dapat 2 darab 10 negatif 9 sama dengan B. Jadi soalan tanya, tukarkan 2 mm padu kepada meter padu. Kita akan tulis jawapan dia. 2 mm padu sama dengan 2 darab 10 negatif 9 meter padu. Ini jawapan kita. Cantik Cantik tulisnya. Sekarang kita nak tahu macam ni. Tengok Cikgu Pak Adam tak faham tanya. Kita dah belajar macam mana nak tukar pada kuasa-kuasa yang positif. Jadi kita nak belajar kuasa yang negatif pula. Jadi memang kena ingat benda ni. So, macam kita ada tulis dekat RAM ataupun komputer kita atau kamera kita ada tulis GB. Yang ni maksudnya giga. Yang ni maksudnya byte. Gigabyte. So imbuhan dia yang inilah. So kalau dia tulis MB, yang ni mega, yang ni byte, megabyte. Jadi kalau dia tulis km, kilo, meter. Kalau dia tulis cm, senti, M ni meter. Jadi yang kita potong unit yang belakang. Imbuhan duduk depan. Kalau kita ada kg, bermaksud kilogram. Kalau kita ada mg, M ni mili, ini sama, gram, miligram. Jadi kena faham. Kalau kita ada ml, ni selalu ada dekat botol minuman kan, ml. Mili, yang ni liter, mililiter. Macam tu. 1,000 mililiter sama dengan 1 liter. Ni kita ada belajar dulu dalam sains sekolah rendah kan. Jangan lupa. Jadi macam mana kita nak tahu yang kita nak potong-potong yang cikgu tunjuk potong-potong tadi? Kita potong unit, kita tak potong imbuhan. Jadi kalau ada dua huruf yang rapat, yang depan itu adalah imbuhan. So kalau kita ada MS, dia rapat. Kalau MS, dia rapat bermaksud milisaat, milisecond, milisaat. Tapi kalau dia buat M, jarak S. Ni lain. Ini maksudnya meter saat. Jadi kalau ada jarak, dia unit yang berbeza. Kalau dia rapat, dia imbuhan dan unit. Yang depan imbuhan, yang belakang unit. Imbuhan apa? Ini imbuhan. Unit apa? Yang kita belajar tadi, kuantiti asas. Byte ni tak adalah kuantiti asas. Ni cikgu bagi contoh. Kalau kita nak beli komputer ke, handphone ke, wifi kita ke, macam dengar radio, Hot FM. Ada bagi berapa? 90 MHz. M ni apa? Mega. HZ ni apa? Ni unit untuk frekuensi. Nama dia Hertz. Megahertz. Macam tu so beza dia dekat situ. Kalau dia duduk rapat-rapat macam ni, yang paling kiri kamu, yang paling kiri, yang paling depan, itu adalah imbuhan, yang belakang dia unit. Jadi kita akan potong unit. Tapi kalau dia duduk jarak, bermaksud yang ni unit, yang ni unit.
macam milisaat dengan meter saat. Milisaat dia tulis rapat-rapat, meter saat dia tulis ada jarak. Boleh? Okey. Tak habis lagi imbuhan ni. Cikgu bagi kuasa baru. Sekarang cikgu nak tunjuk kalau dia kuasa negatif 3. Negatif ada kuasa negatif. Negatif 3 ke, negatif 2 ke, negatif 6 ke. Cikgu tunjukkan ya, sekejap. Jadi kita tengok kat sini. Tukarkan 10 kilogram jarak meter padu. Ada negatif bermaksud bahagi kilogram per meter padu kepada G. Ada jarak gram per sebab negatif. Per sentimeter padu. Macam mana kita nak tukarkan? Sekarang tengok. Jadi kita ada 10 kilogram per. Ni negatif ni tunjukkan dia duduk dekat bawah. Meter kuasa 3. Macam tu. Sama dengan. Jadi kita nak cari apa? Kita nak cari unknown yang baru. Cikgu suka huruf C lah. Cikgu nak letak huruf C. Boleh letak huruf apa pun. Yang kita nak cari gram per. Kenapa cikgu per? Ni ada negatif. Negatif 3. Dia duduk dekat bawah tapi dia 3 kali. Jadi yang kita tak nak belah kanan ni, kita kena bawa semua ke sebelah kiri. Jadi kita akan darab silang. Yang ini darab bawa turun bawah jadi per. Yang ini bahagi per bawa pergi belah sini jadi darab. Nanti boleh tanya mak ayah. Salin je dulu, nanti tanya mak ayah, tanya abang. Tapi kalau tak dapat, cuba PM cikgu, cikgu boleh tunjuk cara lain. Salin dulu. Jatuh barang cikgu. Ini bawa pergi sini. Darab cm kuasa 3 per gram. Dia jadi terbalik. Darab silang. Tapi sebab kamu belajar matematik tak tinggi lagi, susah sikit kamu nak faham. Tapi bila kamu dah habis belajar matematik tingkatan 1, benda ni senang sangat. Kemudian kita salin 10 kilo. K ni kilo. Kilogram. Bahagi. Meter ada 3 kali. Meter. 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 3 kali meter. Darab. Sentimeter ada 3 kali. Sentimeter. Sentimeter. Bahagi. Gram. Macam tu ya. Jadi kita tengok kat sini. Meter. Sentimeter. Kita potong meter. Sentimeter. Meter. Meter. Sentimeter. Kita potong meter sahaja. Sentimeter kita tinggal. Lagi mana kita boleh potong yang sama? Huruf mana lagi yang sama? Huruf G sama. Kilo, imbuhan, gram. Kita potong unit kan cikgu kata? Potong gram. So kita ada 10 kcc. Bawah dah tak ada dah. Potong semua. Jadi kita tulis 10. Kilo ni berapa nilai dia? 10 kuasa 3. 10 kuasa 3. 10 kuasa 3 bermaksud darab 10 3 kali. Darab senti negatif 2. Senti negatif kuasa 2 bermaksud bahagi 10 2 kali. Darab lagi senti. Senti bermaksud bahagi 10 2 kali. Bahagi 10 bahagi 10. Darab lagi. Bahagi 10 bahagi 10. Maksudnya ni cikgu nak terang maksudnya ni. Maksudnya kamu akan, kalau kamu kira, kamu akan kata 10 darab 10, darab 10, darab 10. 3 kali. Bahagi 10, bahagi 10. Macam tu. Bahagi 10, bahagi 10, bahagi 10. 10. Yang ni bahagi 10 ni, satu. Yang ni bermaksud bagi 10 2 kali. Dia ada cara tekan kalkulator dia. Kalau tak faham nanti video akan datang, cikgu tunjuk macam mana nak tekan kalkulator nombor-nombor macam ni. Tapi faham sampai sini dulu pun dah okey dah. Sikit-sikit. Tapi kalau dah habis belajar matematik tingkatan 1, sampai sini memang boleh faham. Boleh faham.
Jadi berapa jawapan dia kat sini? 2, 4, 6, 4, 10 negatif 2 sama dengan C. Jadi 10 negatif 2 ni sama dengan 10 kilogram meter padu sama dengan 10 negatif 2 gram sentimeter padu. Atau kita boleh tulis jawapan dia sebagai 10 kilogram meter padu sama dengan 0,012 1 gram sentimeter padu. Boleh tulis macam ni. Dua-dua jawapan ni betul. Okey. Nanti cikgu terang lagi. Cikgu beri contoh yang ini. Berikutnya cikgu nak bagi contoh mengenai masa. Cikgu padam dulu ya. Hari ni kita belajar unit sahaja. Tukar unit sahaja. Yang lain tu masuk kemudian. Tukar unit sahaja. Jadi kalau kita ada masa. Cikgu buat 100 lah. 120 km per jam kepada meter per saat. Jadi kita tahu kalau masa 1 jam sama dengan 60 minit. 1 minit sama dengan 60 saat. 1 jam sama dengan 60 darab 60 saat. Bermaksud 1 jam ada 60 minit, 1 minit 60 saat. Bermaksud 1 jam kita darab yang ni 3,600 saat. Okey. Daripada sini kita tukar ke sini 1/360 3,600 jam sama dengan 1 saat. Jadi yang kamu kena faham betul-betul kadar ni. Ni semua orang dah belajar sekolah rendah hari tu. Yang ini dan yang ini. Ini kena faham betul-betul macam mana dia dapat. Okey. Jadi kita nak tukar 120 km per jam kepada meter saat. Macam mana kita nak tulis? 120 km. Sebab dia negatif maksudnya per. Bahagi kat bawah lah. Sama dengan tadi cikgu dah pakai C, ni cikgu nak pakai huruf D lah. D for Doreen. Meter bahagi saat. Tadi kan cikgu cakap tadi, yang ini darab, buat pergi belah sini jadi bahagi. Yang ini bahagi, buat pergi belah sini jadi darab. Jadi kita combinekan dia. 120 kilometer bahagi jam darab saat bahagi meter sama dengan D. Jadi kita tengok jam, saat. Kena tukar saat ke kena tukar jam? Soalan nak saat. Jadi jam kena tukar. 1 jam 3,600 saat. Jadi kita tulis 120 10 kilometer per 3,600 saat darab saat bahagi meter sama dengan D. Saat boleh potong, meter boleh potong. Lepas tu kita masukkan nilai kilo. Kilo kat mana? Kilo kat sini K. 10 kuasa 3. Jadi 120 10 kuasa 3 bahagi 3600 sama dengan D. Jadi berapa jawapan dia? Alamak, cikgu pun tak buat kalkulator. Cikgu kira kejap Nombor pun cikgu pilih tak cantik. Kamu dapat 33.33 sama dengan D. Jadi soalan kata tukarkan 120 km per jam kepada meter per saat. Yang ni soalan kata
kamu dapat banyak ni. Jadi kamu akan tulis jawapan dia sebagai 120 km per jam sama dengan 333 meter per saat. Ni jawapan kamu. Macam tu. Cikgu bagi contoh yang ni dulu. Cikgu harap kamu faham. Nanti dalam kelas akan datang, cikgu buat satu video tunjuk cara tekan kalkulator. Macam mana nak tekan kalkulator benda-benda ni. Sebab tak belajar lagi dalam matematik. Akan belajar. Ada yang dah belajar separuh dah. Separuh je. Separuh lagi tak belajar lagi. Akan belajar. Okay. Kita berhenti dekat sini. Nanti cikgu sambung yang lain. Okey. Jadi hari ni kita dah belajar kuantiti fizik. Kuantiti yang boleh diukur. Kuantiti fizik tu apa? Kuantiti fizik adalah kuantiti yang boleh diukur. Kita belajar kuantiti asas. Kuantiti asas tu apa? Itu adalah satu kuantiti yang menjadi kuantiti rujukan bagi semua kuantiti lain. Ada 5 kuantiti asas kamu kena belajar. Kuantiti asas adalah, ni maksud dia. Kuantiti asas, dengar betul-betul. Dengar betul-betul. Kuantiti asas adalah kuantiti yang tidak boleh diterbitkan oleh mana-mana kuantiti. Ada berapa kuantiti asas kamu perlu tahu? Ada 5. Panjang, unit dia meter. Jisim, unit dia kilo. Masa, unit dia saat. Suhu, unit dia Kelvin. Dan arus elektrik, unit dia ampere. Daripada 5 kuantiti asas tadi, dia akan mengalami imbuhan. Ni imbuhan. Jadi kalau dia tulis GM, gigameter. Kalau dia bagi M huruf besar, M kecil, megameter. Kalau dia bagi km, kilometer. Jadi kena tahu. Nilai kilo ini bermaksud 10 kuasa 3. Bermaksud darab 10 3 kali. Kalau giga 10 kuasa 9. Bermaksud nombor tu kena darab dengan 10 9 kali. 10 kali 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 10. Macam tu. Kalau maksud 10 negatif 2. Bermaksud nombor tu kena bahagikan dengan 10. Bahagi lagi dengan 10. 2 kali bahagi 10. Kalau milimeter bermaksud 10 negatif 3. Bermaksud nombor tu kita kena bahagikan dengan 10. Bahagi lagi dengan 10. Bahagi lagi dengan 10. 3 kali. Kemudian cikgu dah tunjuk tukar unit. Daripada sentimeter kepada meter. Sentimeter persegi kepada meter persegi. Kemudian cikgu bagi milimeter padu kepada meter padu. Ada kuasa 2, kuasa 3. Kemudian cikgu bagi kuasa negatif tadi contoh. Kilogram per meter padu. Cikgu bagi per meter padu. Tukar kepada gram senti per sentimeter padu. So ada kuasa negatif. Kemudian cikgu bagi contoh pertukaran yang melibatkan masa. Jadi cikgu sebenarnya dah bagi 5 contoh. Cuba fahamkan contoh tu. Tapi kalau tak faham bahagian matematik, yang ni bahagian matematik. Bahagian fiziknya ganti-ganti sikit je. Yang ni bahagian matematik yang tekan-tekan kalkulator. Jangan risau, nanti cikgu buat satu video untuk kamu tengok cara tekan kalkulator. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye.